follow up balik dengan dia. Kadang-kadang bila dah datang belajar, saya pun jadi warden asrama kan. Sampai ke atas tu saya tengok cikgu pagi tadi cikgu rotang-rotang ni kan cikgu tengok ni. Dia tunjuk kat saya pekerja ada cala-cala. Saya tanya ada minyak tak? Ada cikgu, okey dia bagi minyak. Sebab ambil minyak letak dekat dia punya tu. Dah lain dah. Dah lain dia punya approach dia, dah lihat kemanusiaan dia, lebih kepada dia, kasih sayang kita berikan pada dia kan. Approach dah beza dah. So di situlah walaupun itu yang kita katakan perbincangan yang terbaik yang tidak menyinggung. Karena memang gerak dia cakap tu banyak bercanggah dengan nilai kita. Tapi kalau kita nak letakkan dalam proses bimbing, dia tak boleh lari lah. Walaupun bercanggah dengan nilai, berbincanglah dengan yang terbaik. Sebab itulah bila sebut counselling, ni dia. Dia melibatkan apa ni? Perhubungan. Dia melibatkan apa lagi? Mendengar. Listening. Dia melibatkan apa? Understanding, memahami. Dia melibatkan apa? Akhirnya membolehkan. Main juga Azmi. Depan. Alang dia depan kan senang. Masih dia je. Saya bagi contoh tuan-tuan Jadi bukan sesi counselling lah. Ingat lagi tak masa kita kecil-kecil dulu? Panas dia. Ingat lagi tak masa kita kecil-kecil kita main apa ni? Ni? Apa? Apa dah? Pom. Tapi bukan itu yang saya nak kan Seolah-olah ada dua benda. Ingat lagi masa cerita P. Ramlee yang tutup tu. P. Ramlee lagi. Kenalah Ustaz Azmi. Dia masa tu yang ditutup mata, 3 orang jebon tu kan masuk ke bawah tu. Tutup belakang cermin tu. Doremi. Cermin dibuka ya. Kan? Dia cermin buka aja. Okey. Saya pun bawa macam ni. P. Ramlee ikut. Kan? Ini maknanya saya kat rumah. Okey. Good. Ya. Okey. Alright. Okey. Alright. Nampak tak? Apa maksud dia? Ada benda. Saya nak cuba tuan-tuan dengan sebelah buat macam tu sekarang. Okey, cuba buat. Ada benda. Tuan akan ingat sampai bila-bila benda ni. Dan dia ada kaitan dengan proses membimbing. Janganlah serius sangatkan dengan orang berdekat tengah hari ni. Kita main-main sikit dulu. Sebelum bertanya kita akan buat sesi. Okey, Ustaz lah, buatlah buat. Saya dengarkan saya, buat aja terus. Buat terus. Okey, tukar peranan pula. Kacik lah. Okey, buat terus buat. Pandai-pandai ya. Ikut. Jangan terkena. Okey. Okey, dah. Dah lah tu dah. Masih makan kan buat sama-sama yang kawan. Okey. Apa sebenarnya yang tuan-tuan buat tu? Ikut rentak, ya. Lagi? Sesuaikan. Ya, suka perkataan tu. Kita sesuaikan dengan klien tu, keadaan tu. Yes. Lagi apa tuan buat? Kita memahami dia, betul? Ke sana, ke sini, nampak tak? Betul? Lagi apa tuan buat? Kita fokus. Kalau tak fokus apa jadi? Kalau tak pergi tempat lain ikut rentak dia. Fokus kan. Kita akan follow betul-betul apa perkataan yang dia akan keluarkan. Kita betul memahami diri dia. Lagi? Kita bersedia. Yes. Mengajuk. Apa lagi kat situ? Tuan-tuan, bila disebut counselling, dia dikaitkan dengan human relationship, hubungan kemanusiaan. Manusia itu hendak dirinya dipahami. Maka kita kena memahami diri dia. Memahami berbeza dengan maknanya kita ikut cakap dia. Lain. Sebab itulah kita kena menjadi pendengar yang baik. Dengar tak semestinya kita ikut. Mungkin kita setuju, mungkin tak bersetuju, itu soal lain. Tapi yang pentingnya dalam hukum komunikasi ialah kita kena elakkan konflik. Tadi ada konflik tak bertemu tak? That's why tuan-tuan betul-betul memahami diri dia. Dan di situ juga tuan-tuan cerita, bila memahami, tuan-tuan akan tengok klien, akan fokus. Adakah klien tu umurnya berapa tahun? Tahap ilmu dia macam mana? Dia bos ke? Dia orang bawah ke? Mungkin dia yang berpangkat dekat tempat tuan-tuan.
Ada mungkin dia orang yang bawahan. Ada yang mungkin dia ni orang-orang biasa-biasa. Ada mungkin dia kanak-kanak, ada mungkin dia remaja. Approach kita sama tak? That's why tuan-tuan kena ikut dia. Ke sana ke, ke sini ke. Nampak supaya tak timbul konflik dan dia rasa selesa. Bahasa pun kena tengok juga. Janganlah macam bahasa dalam kawat tu. Siap, siap. Baik. Kita sedang buat sesi. Bahasa dia pun, kalau tuan orang Kelantan, klien juga orang Kelantan, janganlah ngadi-ngadi cakap orang KL. Faham? Kita ni buat sesi counselling, bukan buat dalam proses pembelajaran. Dia akan lebih selesa memahami dia dalam ruang lingkup dia. Bahasa dia orang tinggi dengan orang biasa lain. Kalau anak-anak lain caranya. That's why kenapa saya minta tuan-tuan buat juga. Tuan ingat balik, aku buat tadi itu sebenarnya yes, supaya kita memahami, dan kita akan mendengar, dan itu melihatkan perhubungan, dan akhirnya membolehkan sesi berjalan dengan baik. Membolehkan dia nampak sebenarnya masalah dia. Membolehkan akhirnya apa agaknya langkah yang paling baik untuk dia nak membuat penyelesaian. Nampak tak? Nampak simple je, tapi ada makna di sebalik cerita tu. Macam Abang Namrud. Abang Namrud Dah dapat gelaran dah. Saya lupa. Namrud. Abang Namrud lebih baik daripada Namrud. Gurau kan? Minta maaf tuan. Okey. So nampak tak? Boleh sebut. Boleh sebut. Habis kat sini jangan buat keluar pula. Okey tuan-tuan Kasong Okey tuan-tuan di sini kita nampak bila sebut proses counselling, yes, begitu. Maknanya di situ barulah dia akan nampak proses yang pertama itu sudah memberikan makna kepada klien walaupun macam mana jenis klien kita. Tapi kita lihatlah yang saya sebut ini adalah topi bimbing atau topi sesi counselling. Bukan topi nasihat, bukan topi soal siasat. Topi siasat dia tak sama. Tak boleh nak ikut macam tu. Tak jadi. Tak jadi kan? Okey. Itu tentang counselling adalah begitu So itu tuan-tuan. Ya. In case kalau kita dapat klien, contoh yang perempuan berzina contohnya. Perempuan berzina. Jadi adakah dalam sesi counselling kita tidak boleh judge dia apa-apa, atau kita hanya mendengar dan kita tidak boleh bagi hukum atas perbuatan dia? Okey. Kita ingat lagi tadi 3 prinsip. Pertama apa? Deskripsi, coaching, hukum hakam. Yang kedua, coaching. Yang ketiga, dakwah. Nampak? Apa maksud deskripsi hukum hakam? Apa yang dibantu, kita nak bantu dia supaya dia memahami apa yang dibuat itu adalah salah. Adakah kita melabel? Itu yang kita bincang tu, approach-nya begitulah. Maknanya bukanlah kita nak kita sebenarnya kita tahu dah benda tu memang dah salah. Tapi kalau kita yang pertama kita katakan dia, awak tahu tak apa yang awak ni dosa besar. Satu lagi kita cakap dengan dia, dalam agama kita kesilapan yang you buat, apa you rasa? Apa pandangan you? Dia akan kata tahu dan mungkin kata tak tahu. Right. Biasanya benda-benda ni biasa orang tahu. Kan? Okey, cuma dia tak sedar. Dia cuma tahu. Kan? Isunya begitu. Dia mungkin dia kata, saya rasa saya berdosa besar. Okey, kita boleh mantapkan balik. Betul. Ni apa yang kita kata tu benarlah dalam satu. Kita tahu tentang ilmu-ilmu dalam hadis ada, dalam Quran ada kan? Ada hadis mengatakan begini, dia manusia itu memang melakukan kesilapan jadi antara dia sendiri ialah begini. You fahamlah benda tu. Lepas tu barulah kita kata apa perasaan you, apa yang patut nak dilakukan. Itu baru kita akan start bimbingan juga. Tadi ada elemen tu kat situ. Bukan maknanya cuma kita tak boleh terus meletakkan satu labeling pada diri dia. Bagi saya lah. Tapi kita cuma nak mengajak dia, memaklumkan pada dia, nak memberitahu pada dia, nak mengajak apa yang dibuat itu adalah salah dari segi syariat. Tapi kalau kita terus start, sebab kadang-kadang kesilapan yang dilakukan itu bukan silap dia. Satu hari mana kita tahu rupanya kesilapan dia dibuat tu sebenarnya, kalau tuan-tuan terus judge kat dia, dia kata saya dah 3 bulan tak datang bulan.
Kita terus judge dia, rupanya ada peristiwa di sebalik itu. Suatu hari dia bersama dengan kawan-kawan dia, berjalan dengan lelaki juga, dengan ada perempuan, makan kat satu tempat. Rupanya apa yang dimakan itu telah diinjek dengan dadah salah satu daripada kotak itu kan. Dan akhirnya bila terlibat dengan dia, dan akhirnya dia pun hai, lalu dia tak sedari, rupanya dia telah pun dilakukan